Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Imam Malik Asy-Syafi'i, iaitu Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i, Ahmad, Imam mazhab Hanbali, Al-Auza'i itu salah hijrah, bukan. Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, itu semua ulama-ulama mujtahid, ahli ilmu hadis. Mazhab ahli zahir, ahli zahir ini satu mazhab di luar mazhab empat. Jamaah di kalangan ulama ilmu kalam, iaitu mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahawa dinamakan iman itu ialah at-tasdiq bil jinan ataupun tasdiqun bil jinan, tidak ada alilan atau tak ada alilan. Tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdiqun bil jinan, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Artinya membenarkan dengan hati, yakni percaya dengan hati. Itu yang pertama. Beriqrar dengan lidah, seperti mengucap dua kalimat syahadah, dan beramal dengan rukun-rukunnya, iaitu rukun-rukun Islam, dengan makna bahawa sesiapa yang beriman dengan hatinya, kurayanya, barang siapa yang beriman dengan hatinya, percaya dengan hatinya, tidak ada syak, tidak ada ragu sikit pun, mengucap dengan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi tidak beramal dengan tuntutan iman, tak beramal dengan rukun-rukun, dinamakan kafir. Maksudnya kafir nikmat, kerana tidak melakukan perkara yang menunjukkan syukur nikmat Allah. Bukannya kafir i'tiqad yang dihukum kekal dalam neraka. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Orang yang percaya dengan hati, mengucap dua kalimat syahadah, tak beramal, tak semayang, minum arak, berzina, tapi dia percaya pada Islam. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah kafir nikmat, masih lagi orang Islam. Kalau dia mati, mesti disembahyangkan jenazahnya, wajib kifayah, dan diuruskan dengan jenazah orang Islam. Mengikut pendapat Khawarij, Khawarij mengatakan kafir i'tiqad, kekal dalam neraka. Khawarij ialah satu kumpulan yang keluar daripada taat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian mereka ada mazhab mereka sendiri, pandangan mereka sendiri. Bila berhijrah dengan puak-puak mereka, mereka mengaji sama-sama mereka sendiri, lalu membuat fahaman mereka sendiri. Mereka berdalilkan, di antaranya ialah man tarakas salata faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan semayang, jadi kafir dengan nyata. Dan hadis la yazni zani wa huwa mu'min, orang berzina dia tak berzina kalau dia beriman. Mereka berdalilkan dengan hadis ini. Kata Khawarij menunjukkan bahawa
mereka yang mengerjakan dosa besar adalah kafir. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak kafir. Kerana orang yang dihukum dengan hukum hudud oleh Nabi SAW, bila mati dia semayangkan jenazahnya. Nabi semayang jenazahnya. Dan di sana ada hadis, bila ada seorang yang, iaitulah Ma'iz bin Malik, yang dihukum dengan hukuman kejam sehingga mati kerana dia sudah kahwin. Ada yang memaki dia. Nabi kata jangan maki dia kerana dia sudah bertaubat, dia sudah dihukum. Bila sudah dihukum, maka dihilangkan dosanya. Begitu juga mereka mengerjakan maksiat yang lain. Di sana ada juga dalam Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mazhab Hambali, yang mengatakan tinggal semayang jadi kafir. Berlaku perbahasan di antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Walaupun anak murid, dia ijtihad, pandangan dia sendiri. Maka berlaku suatu perdebatan. Syafi'i tanya, wahai Ahmad, betul ke mu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir? Ahmad kata ya. Kerana Nabi kata, man taraka as-salata faqad kafara jiharan. Barang siapa yang tinggal sembahyang, kufur dengan nyata. Siapa yang ingin tanya dia, dah dia nak masuk Islam macam mana? Imam Ahmad kata dia sembahyang semula. Siapa yang ingin kata orang kafir tak sah sembahyang? Nak sembahyang mana dia kafir tak sah sembahyang dia? Tak dia jawab Imam Ahmad. Perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yakni mereka yang mengerjakan dosa besar dalam keadaan dia mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku Islam, dia tetap orang Islam. Kalau ada hadis yang menyebut kafir itu kafir nikmat, bukan kafir i'tiqad. Setengah ulama menambahkan syirik asghar dan syirik akbar. Berdasarkan kepada perkara yang tersebut, bahawa akidah yang benar-benar hidup, iman yang memancarkan nur cahaya, ialah yang menimbulkan kesedaran betapa perlunya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terasa nikmat dengan ibadat itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, rawahul Bukhari. Artinya, dan dijadikan perkara yang menyedapkan mata hatiku ialah bersembahyang. Perlu disedari bahawa akidah yang sebenar, iman yang sebenar ialah iman yang menggerakkan tubuh badan dia mengerjakan ibadat. Disebut dalam hadis, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ingatlah, bagi tiap-tiap kerajaan itu ada batas sempadannya. Batas sempadan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan langgar perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu batas sempadan. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Segumpal daging. Daging ini menggerakkan anggota-anggota yang lain. Kalau daging ini baik, maka anggota jadi baik. Kalau daging ini jahat, anggota jadi jahat. Iaitulah jantung hati. Jantung hati manusia. Jantung yang menggerakkan darah yang mengalir dalam badan, masuk dalam otak, berfikir baik ataupun jahat. Di mana jantung ialah perkara yang zahir. Di dalamnya ada perasaan hati yang masuk dalam akal fikiran. Sekiranya jantung hati itu ada iman yang sebenar, dia akan memerintah tubuh badan kita
mengerjakan yang taat, meninggalkan yang maksiat. Dengan sebab itu tiap-tiap orang dia fikir dulu nak buat sesuatu ke, buat ke tak buat ke, buat ke tak buat ke. Ini haram, ni tak boleh, ni tak boleh ni. Kadang-kadang dia tahan. Dia tahan tak jadi buat maksiat. Kadang-kadang tak tahan dia buat maksiat juga. Itu menandakan kuat ataupun tidaknya kuat iman kita. Namun Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu taubat bagi mereka yang beriman. Allah Ta'ala buka taubat selagi nyawa belum sampai ke halqum, matahari belum naik dari arah barat. Kalaulah mereka yang menganut agama sesat atau ideologi kufur, agama sesat seperti Hindu, Buddha, Kristian, Yahudi dan sebagainya, ideologi kufur, komunis, sosialis, macam-macam ideologi, sanggup melakukan apa sahaja bagi membuktikan keyakinan mereka kepada kekufuran itu. Mereka sanggup berjuang mati-matian untuk memenangkan agama yang tak betul, ideologi yang tak betul. Kalau komunis sanggup masuk hutan menegakkan ajaran komunis. Dia percaya komunis itu betul, dia tak percaya adanya akhirat, tak percaya adanya Tuhan. Komunis sanggup berjuang. Alangkah tidak menesabuhnya orang-orang yang beriman serta yakin betapa benarnya janji Allah dari dunia hingga akhirat. Kalau mereka tidak membuktikan iman itu dengan ketundukan dan kepatuhan yang dinamakan Islam. Tak menasabuh kita orang Islam ni percaya pada Allah Ta'ala yang maha berkuasa, percaya adanya dosa dan pahala, percayanya nikmat dan azab kubur, percaya adanya hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Kalau kita bersama Islam bahagia selama-lamanya, tak ikut Islam celaka selama-lamanya. Kita yang percaya begini tiba-tiba takut ke manusia, tak takut pada Tuhan. Takut tak boleh rezeki, takut manusia tak beri, tak percaya pada Tuhan. Takut pada kehidupan dunia, lupa pada hari akhirat. Ini menentukan keimanan kita. Dia buktikan generasi awal, puak-puak awal di zaman Islam dulu, keberanian mereka dalam menegakkan Islam ini, mereka sanggup mati, sanggup berdepan dengan sesiapa sahaja di dalam menegakkan Islam. Contohnya Rub'i bin Amir. Rub'i bin Amir ini bukan sahabat Nabi, seorang pemimpin yang selepas zaman sahabat ditugaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Rustam, panglima tentera Parsi. Ataupun kalau dia sahabat pun sahabat yang mujung, Rub'i bin Amir ni. Sepak temu dengan Nabi ataupun tidak. Tetapi dia percaya ke Islam sungguh-sungguh. Sayyidina Umar mengutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Parsi untuk lawan kerajaan Parsi, bala tentera Parsi. Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar Rub'i bin Amir berunding dengan Rustam, panglima tentera Parsi. Rustam kata, mu kat Islam ni mari nak apa? Kalau mu lapar, kami sanggup beri gandu, beri makanan, kirim ke orang Arab, tak boleh tanah gandu. Kamu sanggup nak apa? Tak usah peranglah dengan kami. Rub'i kata, Allahu ta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyani ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala menghantar kami datang ke sini untuk mengajak sesiapa sahaja, termasuk kamu, daripada memperhambakan diri kepada sesama makhluk kepada hanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kezaliman agama-agama kepada Islam yang adil, daripada wawasan dunia yang pendek kepada kehidupan dunia sehingga hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Inilah tujuan kami datang. Berani dia bercakap, menolak segala tawaran yang diberi dan menyampaikan, ini kami nak ajak kamu pada Islam. Sila mari.
nak ikut Islam ataupun tidak, ataupun berdamai dengan Islam. Berani menandakan keberaniannya kerana melihat kebesaran Allah Ta'ala, keimanan yang sungguh-sungguh. Ni takut kepada manusia lebih takut pada Tuhan lagi. Kerana manusia nampak cokoh, Tuhan tak nampak. Tuhan tak boleh nampak dengan mata, nampak dengan hati dan fikiran kita yang beriman. Sesungguhnya ibadat menurut pengertian Islam memberi peranan yang besar bagi menambah dan menguatkan iman. Untuk mengetahuinya secara mendalam, sila perhatikan perkara-perkara berikut. Seorang yang kuat ibadatnya, imannya akan kuat. Dia mengaji, dia berzikir, imannya akan bertambah. Mengapa jadi begitu? Yang pertama, semua amalan yang berdasarkan menurut perintah agama dan meninggalkan larangannya tidak sah kalau tujuannya bukan kerana Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Suratul Kahfi. Artinya, barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhan. Bila seorang itu beribadat dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, dengan sebab itulah disuruh dalam niat, saja aku mendirikan sembahyang zuhur kerana Allah Ta'ala, sembahyang asar kerana Allah Ta'ala, puasa kerana Allah Ta'ala. Hak yang paling besar, hak kerana Allah Ta'ala ni yang paling besar ni. Hak ni yang paling besar sekali. Ini yang perlu dijaga. Ni duduk jaga hak, masuk tak dalam sahaja aku ni masuk tak? Masuk tak? Duk bahas apa soal ni? Ini khilaf ulama. Ulama khilaf dalam masalah qasad, ta'arrud, ta'ayun. Ini khilaf ulama. Ulama khilaf. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. Ada ulama mengatakan, mazhab Syafi'i kata niat tu qasdu syai'in muqtarinan bi fa'lih. Qasad nak buat sesuatu mesti serta dengan buat selalu. Ini mazhab Syafi'i. Kalau dia sembahyang kena ada dalam takbir tu. Duduk bahas sangat. Ada ulama mengatakan tidak mesti ada masa takbir tu. Kalau ada masa lagi sejik tu ada dah cukup dah. Sudah masuk dalam niat. Pergi Allahu Akbar, tak ada was-was apa-apa. Pergi masjid, nak pergi apa kan pergi masjid? Lagi makan darah di masjid. Nak sembahyang, itu sudah ada niat. Niat sudah ada. Nak pergi Mekah, daripada rumah dah ada dah tujuan nak pergi Mekah ni. Ni siapa masukkan ihram, siapa hati niat siapa itu, siapa meri was-was masuk lagi niat ni. Ini khilaf ulama. Hak kerana Allah Ta'ala ni tak ada khilaf ulama. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bahas kerana Allah Ta'ala ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak. Ilmu fiqh duduk bahas ada. Ini khilaf ulama. Bahkan Imam Al-Mawardi termasuk Imam Ghazali mengatakan kalau ada terlajuk dulu sikit niat ataupun tak masuk belum Allah Akbar dia sudah jadi sah niatnya. Ambil sembahyang, ambil wudu. Sahaja aku mengambil wudu, mengakak ke hadas yang kecil. Duk mari dah berkira air. Siapa kira habis ada dak hadanya. Nak habis sekolah air. Duk main tu. Ada ulama mengatakan bahawa wudu ni ma'qulatul ma'na atau ghairu ma'qulatul ma'na. Makna dia ma'qulatul ma'na, yang diakalkan maknanya. Bila kita basuh tu sudah ada basuh bersih. Yang diakal maksudnya sudah ada, maka sudah ada niat di dalam itu. Ada ulama mengatakan ghairu ma'qulatul ma'na, mesti kena ada niat, duduk bahas. Ini ulama khilaf. Duduk balah. Nabi tak hurah benda-benda tu. Yang duduk hurahnya ulama duduk balah. Kadang-kadang duduk balah benda hak tak ada. Dalam kitab fiqh ni macam-macam sebut. Benda hak tak ada baru sebut tak. Ambil wuduk kena sapuh kepala. Macam mana kalau orang tu ada 3 utir kepala nak sapuh macam mana? Duduk bahas macam tu. Benda hak tak ada pergi bahas habis. Ini
benda-benda yang dibahas oleh ulama dengan apa ulama tasawuf ni marah ke ulama fiqh ni. Duk bahas benda ni. Kadang-kadang betul ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni pula kadang-kadang duk cara kata tasawuf dak cara pula kepada syarat adat-adat ni. Ini dua-dua ni kena ada belaka, kena faham. Kita kena campur dua ni. Jadi kita kena sedar bahawa niat yang ikhlas kerana Allah Taala ini tidak ada khilaf. Adapun qasak masa ni itu khilaf ulama. Kalau sekiranya niat semayang kena ada masa takbir, niat puasa macam mana? Niat puasa kena tunggu belum subuh tunggu belum subuh. Tunggu belum subuh baru menyiap. Kenapa kan gitu? Payah puasa, ada apa pula? Faham? Niat ni ialah kita menyahajakan untuk membuat sesuatu. Ini makna niat. Qasdu syai'in, menyahajakan untuk buat sesuatu. Kita buat sesuatu dengan sengaja. Itu makna niat. Kita nak turun tangga dengan sengaja. Nak makan nasi dengan sengaja. Kita sedar kita makan nasi. Kita sedar kita minum air. Itu niat. Sedar kita nak turun tangga. Itu niat. Tak ada sahaja aku makan nasi. Ada tak masa makan nasi? Sahaja aku nak turun tangga. Ada tak? Sahaja. Sengaja. Bukan tidak sengaja. Orang tak ada niatnya orang gila atau orang ngegar. Tak ada niat. Orang gila, orang ngegar. Ataupun orang lupa. Tak ada niat. Kalau orang yang hati dia tidak lala, itu sudah ada niat. Dalam bab niat ni kita jangan was-was. Jangan ikut setan. Setannya duduk cuik ni. Setan ni dia hasut kita, mudah-mudahan jangan sembahyang. Tak usah sembahyang lah. Tidur sikit lagi. Tak usah sembahyang. Kita dah ikut je. Kita sembahyang. Tak pergi. Lepas tu kita ambil sembahyang. Ambil sembahyang pula. Dak rata tu. Niat tak kena tu. Baru duk kira sama. Sudah ambil sembahyang pula, masuk sembahyang pula. Takbir Allah. Dia kacau lagi. Dia kacau kata. Tak kena takbir. Ini gangguan syaitan. Jadi kita kena lawan syaitan ni. Jadi bila mari nyakit was-was kita kena tolong. Hak yang tak ada ragunya ialah ikhlaskan Allah Taala. Ini kita kena lawan betul-betul. Kerana perhitungan pahala pada hari kiamat kelak akan dilihat kepada kerana Allah Taala ataupun tidak. Ini kena sedar. Bukan kerana niatmu duk mana, tak ada. Itu tak ada soalan itu. Kita kena sedar. Sesiapa yang bersembahyang, berpuasa, berzakat, berhaji, berumrah, berjihad dan sebagainya daripada perkara-perkara yang dinamakan ibadat, maka amalannya tidak sah. Adapun muamalat dan urusan duniawi walaupun sah pada zahirnya tetapi tidak mendapat pahala. Masalah muamalat berniaga itu tidak seberat masalah niat ibadat ni. Yang kedua, seseorang yang beramal itu mestilah ditunaikan betul dengan apa yang diperintah oleh Allah dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia mengetahui hukumnya ataupun tidak. Yang kedua, cara ibadat mesti menepati hak Nabi ajar. Nabi sabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Bersemayanglah sebagaimana kamu tengok aku semayang, kata Nabi. Kamu tengok aku semayang macam mana? Kamu ikut. Itu cara aku semayang, kata Nabi. Tiba-tiba semayang pakai niat saja dah semayang. Itu bukan Nabi ajar. Nabi kata, "Khudhu anni manasikakum." Bila Nabi pergi haji wada' yang terkenal sebelum dia wafat, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah cara-cara ibadat haji kamu yang aku nak hajar ni. Maka sahabat-sahabat ikut Nabi buat haji. Pergi ke Arafah, tawaf, semua. Mereka tengok apa yang Nabi buat. Jadi mesti ikut cara Nabi. Kalau ibadatnya tak ikut cara Nabi, buat sendiri, pergi Mekah tak dapat Mekah, buat haji tak dapat Mekah, ini bukan haji. Hak kata haji bakti, haji hakikat, itu mengarut. Itu bukan ajaran Islam. Kena tolak, itu ajaran sesat. Jadi ibadat ni ada niat. Hak tadi bab niat. Ini bab benda yang zahir. Benda yang zahir ini mestilah mengikut cara-cara yang diajar oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat dia mari ke masjid. Dia mari semayang. Nabi dia tengok. Dia semayang tak kena. Boleh jadi tak ada maknina, tak ada apa-apa pakai derah-derah begitu. Nabi kata, "Ma sallaita?" Salli. Dia semayang.
Mayang mai-maya, mari pula. Nabi kata, "Ma sallaita, mudah sembahyang, salli." Nabi suruh sembahyang. Lepas tu mari pula. Barulah Nabi kata, "Idza sallaita fakabbir." Patutnya dia tanya Nabi. Hak betul macam mana Rasulullah ni tak tanya pakai buah diri. Nabi pun, "Idza sallaita fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raka'ah." Hingga akhirnya. Bila mu sembahyang, kata Nabi, mu takbir. Baca apa yang mudah daripada Quran. Rokok dan tamakninah. Berdiri dan dengan tenang. Sujud balik, begitulah. Hingga akhir sembahyang. Nabi ajar satu-satu pada dia. Jadi sembahyang ni kena ikut cara Nabi. Begitulah ibadat yang lain. Kena ikut cara Nabi. Sama ada dia mengetahui ataupun tidak. Dia tahu hak Nabi ajar ke tak, dia tahu. Tapi guru ajar dia begitu. Betul dengan hak Nabi ajar. Maka sahlah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Surah Al-Baqarah ayat 285. Artinya, kami dengar dan kami taat. Ampunilah wahai Tuhan kami, dan daripada Engkau lah tempat kembali kami. Ikut bagaimana Tuhan ajar, Nabi ajar, mengikut yang Tuhan ajar. Yang ketiga, jadi semuanya mula-mula Tuhan ajar Nabi. Bila Allah Ta'ala wajibkan waktu sembahyang, Jibril turun. Ajar Nabi bagaimana wuduk, ajar Nabi bagaimana sembahyang satu persatu. Yang ketiga, ibadat yang dilakukan oleh seseorang hamba itu adalah secara langsung berhubung dengan Tuhannya. Bukannya seperti ibadat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, seperti dinyatakan di Quran bagi mendedahkan ucapan mereka. "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Surah Az-Zumar ayat 3. Artinya, tidaklah kami menyembah mereka, yakni Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita diajar sembah Tuhan terus, tak ada sembah benda-benda lain. Ada pun orang kafir, dia sembah berhala, sembah pokok kayu, sembah tokong, sembah syaitan. Bila orang tanya dia, pasal apa mau sembah tokong? Tokong ni perantaraan antara tokong dengan Tuhan. Begitu juga pohon kayu, percaya juga ke Tuhan, tapi pohon kayu ni perantaraan dia. Itu salah. Itu salah. Dah mu orang Islam yang duduk dekat Kaabah, kita ada Kaabah ni untuk menyatukan hala tuju sahaja. Bukan sembah batu Kaabah. Kalau siang batu Kaabah tu diroboh, dimusnah, dibawa ke Malaysia ni, pasang balik tak boleh hadap, kena hadap di ni juga. Menandakan kita bukan sembah batu Kaabah itu. Ada orang kafir dia usung berhala dia ke mana, duk alak situ, ikut usung ke mana-mana pun. Ini beza kita dengan orang bukan Islam. Di mana hubungan hamba dengan Tuhannya mestilah secara langsung apabila ditunaikan dengan syarat-syaratnya, maka tercapailah kelebihan dan ganjaran yang dikurniakan oleh Allah. Adapun hubungan di antara sesama makhluk, sama ada antara sesama manusia atau dengan makhluk yang lain, mestilah di atas asas agama Allah. Hubungan dengan Tuhan mesti secara langsung dengan Tuhan, dengan cara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peraturan-peraturan yang Tuhan ajar. Jangan kita ikut peraturan yang lain. Kita nak berhubung dengan manusia pun dengan cara yang diluluskan oleh Allah Ta'ala. Bukan dengan cara yang Allah Ta'ala tak lulus. Tak boleh sembah. Sujud, rokok, sujud manusia tak boleh. Bercakap tak boleh. Cakap tak jadi salah. Berniaga dengan orang kafir pun tak apa. Asal meniaga barang yang halal, jangan tipu. Jangan meniaga benda yang diharamkan. Itu tak boleh. Yang keempat, ibadat itu diperintah kepada setiap Muslim tanpa mengira siapa dia. Apabila cukup syarat-syarat yang boleh ditaklifkan, maka mestilah ia menunaikan kewajipan itu. Allah itu maha mengetahui akan kedudukan hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat 'alaiha maktasabat." Surah Al-Baqarah ayat 286. Artinya, Allah tidak mentaklif membebani seseorang sesuai dengan malaikat sesuai, malaikat tu tertinggal, malaikat sesuai
dengan kesanggupannya. Tertinggal perkataan malaikat. Allah tidak membentukkan malaikat sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan, dan ia mendapat seksa dari kejahatan yang usahakan. Semua yang Allah Ta'ala suruh, manusia boleh buat. Allah Ta'ala tak suruh apa yang manusia tak boleh buat. Dalam masalah semayang, selagi ada akal kena semayang. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang berbaring. Tak boleh baring, melentang. Tak boleh nak gerak, semayang. Selagi ada ingatan dalam hati kita, semayang. Dengan ingatan. Hak ni hak semayang dengan hati ni. Tak boleh gerak langsung. Semayang. Dengan anggota. Kalau boleh ambil wudu, ambil wudu. Tak boleh nak ambil wudu, tak ada air, tayamum. Nak tayamum tak boleh. Maka buatlah. Semayang itu. Diizinkan. Tak ada apa semayang. Ulama kita meraihkan waktu. Meraihkan waktu. Ada ulama mengatakan, ulama Syafi'i, tayamum ni mestilah dengan tanah. Tak dengan tanah tak boleh. Ulama lain mengatakan, ada ulama yang bukan Syafi'i mengatakan, apa sahaja yang ada di atas tanah boleh bertayamum. Termasuk batu, termasuk dinding, termasuk apa. Ada ulama mengatakan begitu. Ini khilaf. Syafi'i kita mesti dengan tanah debu. Tak tanah debu tak boleh. Ulama lain kata, tak apa. Dengan sebab itu kalau orang kurung kita dalam jail, dalam penjara, debu tak ada, apa tak ada. Pakarlah mazhab lain tak jadi salah. Tang ke dinding itu, lepas tu sembahyang. Itu jadi salah. Kerana ulama lain pun adalah ulama Islam juga. Tak jadi salah. Itu benda khilaf dalam di kalangan ulama. Kalau ada debu, kita pakai debu. Tak boleh sembahyang atas kenderaan, sembahyang atas perahu. Kerana gelombang, sembahyang duduk. Mula-mula ngadak kiblat. Tak boleh ngadak kiblat, ada apa? Diizinkan oleh syarak. Atas kapal terbang, ada tempat sembahyang. Tak ada tempat sembahyang atas kursi. Boleh atas kursi kapal terbang, boleh sembahyang. Adak mana-mana kapal terbang nak pergi. Adak tidak menjadi masalah, diizinkan oleh syarak. Disebut dalam hadis Nabi SAW dalam satu perjalanan dengan sahabat-sahabat dia, sapa di atas lembah, tiba-tiba turun hujan. Nabi duduk atas huta dan air mengalir di kawasan lembah tu, tak boleh nak turun. Lalu Nabi semayang atas belakang huta. Sahabat-sahabat ikut. Semayang atas belakang huta, rokok sujud dengan isyarat yang boleh dibuat di atas belakang huta. Yang ni Nabi buat. Tak jadi salah. Ada pula orang kata tak boleh semayang kalau tak jijak tanah. Macam-macam. Tak jijak tanah. Tak ada jijak tanah. Di mana saja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala telah mentafsirkan seorang mereka apa yang dia boleh buat. Ini ada ayat Quran. Ini ayat ni, ayat yang sangat besar. Maka betul juga diharamkan daging babi, diharamkan bangkai, diharamkan. Tak ada makanan yang lain. Habis, kalau tidak mati. Tidak mati. Maka dalam keadaan darurat diizinkan. Diizinkan untuk menyambung hidup. Yang diharamkan boleh makan. Untuk menyambung hidup diizinkan oleh syarak dalam keadaan darurat. Demikianlah betapa eratnya hubungan antara akidah dan ibadat. Sehingga ibadat itu lahir dari akidah yang berdasarkan kepadanya. Ibadat yang tidak dibina di atas akidah tidak sah. Ibadat yang tak dibina di atas kepercayaan kepada Islam, ibadat itu tak sah. Ada orang bukan Islam, dia ikut orang Islam sembahyang. Dia tak masuk Islam, tak sah sembahyang dia. Tak sah. Syaratnya mesti kena Islam. Dan akidah yang tidak melahirkan ibadat tidak sempurna. Orang tu percaya sembahyang tu tak sempurna, dia punya akidah dia. Iman tak sempurna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak dan hubungan dengan akidah. Apabila akidah itu hidup di dalam jiwa orang yang beriman, maka menerangi segala penjuru jiwanya.
menghilangkan kegelapan, memancarkan cahaya ke dalam hati, maka manusia mukmin itu tegak bersama kebenaran dan menolak kebatilan sejauh-jauhnya. Demikianlah peranan akidah yang tumbuh dari kurnia Tuhan yang Maha Besar, terkandung di dalam Al-Quran yang diwahyukan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia makhluk Allah dan semulia-mulia Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, merupakan suatu perkara yang paling mulia terletak di dalam diri manusia sehingga menguasai hati yang menjadi pemerintah di dalam diri manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalbu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, ketahuilah bahawa di dalam jasad itu ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati, yakni hati nurani yang memancarkan perasaan dalam diri manusia. Menunjukkan bahawa akidah ialah kepercayaan ataupun iman yang diikat dengan kukuh. Seperti dinyatakan perkataan akidah dengan makna simpul, simpulan tali. Untuk mengikat sesuatu, mesti tali itu disimpul dan diikat dengan sekukuhnya. Disimpulkan perkataan itu dengan kata-kata yang menolak Tuhan yang lain daripada Allah dan mengesahkan Allah sahaja, iaitulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, menolak segala Tuhan, illallah, melainkan Allah sahaja. Itu makna simpul. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha, wallahu sami'un alim. Maka sesiapa yang mengkufurkan taghut, yakni setiap yang melampaui batas ketuhanan, menolak segala yang melampaui batas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang kukuh dan kuat, lang fisama laha, yang tidak akan boleh dirombak lagi. Itulah di akidah yang disebut dalam ucapan la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Itu simpulannya. Bila diikat di dalam hati adalah perasaan yang ada dalam diri dia. Itu hati, perasaan. Adapun yang menyalurkan perasaan itu dinamakan jantung, mudghah. Mudghah ni jantung yang mengepam darah, yang menyalurkan darah ke seluruh jasad dan menyalurkan perasaan hati nurani yang masuk dalam otak manusia, yang memerintah jasad manusia sama ada mengikut perintah Allah, meninggalkan larangannya,
ataupun lawan Allah, buat apa yang dilarang oleh Allah, terpulang kepada perasaan hati seseorang itu. Perasaan hati adalah raja dalam diri manusia yang memerintah tubuh badannya, di mana kepercayaan diletakkan dalam perasaan hati itu, yang diikat dengan sekuat-kuatnya. Biasanya diganggu perasaan itu dengan penyakit waswas. Waswas ialah gangguan syaitan dalam hati seseorang untuk menolak iman dan menerima kufur. Waswas adalah gangguan. Sekiranya kita tolak gangguan itu, kepercayaan masih ada dalam diri kita, waswas tidak merosakkan iman. Waswas tidak merosakkan iman. Bahkan melawan waswas termasuk dalam jihad, perjuangan menentang syaitan dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menimbulkan waswas dalam diri manusia itu ialah di kalangan jin, iaitu makhluk halus yang masuk dalam tubuh kita, yang menyalurkan berbagai-bagai fikiran yang karut, dan termasuk manusia yang kita nampak sama-sama kita, yang menggoda kita, menipu kita dengan harta, dengan pangkat, dengan hawa nafsu dan sebagainya. Itu ialah syaitan yang mengganggu iman kita. Di mana hati atau jiwa menjadi pembentuk hidup seseorang, lahir daripadanya perkara yang dinamakan akhlak, dan di hati juga terletaknya yang dinamakan akidah. Perkara yang ada dalam hati, kepercayaan, dinamakan akidah. Adapun perangai yang lahir daripadanya dinamakan akhlak, perangai. Untuk memahami betapa eratnya hubungan di antara akidah dan akhlak yang lahir dari hati, perlu juga dipahami takrif akhlak. Apa makna akhlak? Takrif yang paling tepat ialah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Banyak ulama mentakrifkan akhlak, tapi takrif yang paling tepat ialah takrif yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali, iaitu suatu keadaan atau sifat atau daya diri yang terletak di dalam diri seseorang, di mana lahir daripadanya sesuatu perbuatan dengan mudah dan senang, tanpa berhajat kepada berfikir. Jika lahirlah daripadanya perkara-perkara yang baik dan mulia menurut syarak dan akal yang waras, maka dinamakan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Jika yang lahir itu perkara keji dan buruk menurut syarak dan akal, maka dinamakan akhlak yang buruk atau akhlak yang keji. Itu akhlak, perasaan yang lahir dalam diri manusia. Curi barang ni, ambil barang orang ni, tipu ni, mula-mula mari perasaan itu. Kemudian mari perasaan kata tak boleh, Tuhan larang, tak boleh buat ni, dosa ni. Jadi kita ikut larangan-larangan Allah, patuh larangan Allah, tak buat benda yang haram. Itu akhlak yang mulia. Kalau jadi buat yang haram itu akhlak yang buruk. Akhlak ialah perasaan yang lahir dalam diri seseorang, nak buat benda baik ke benda jahat. Menurut pendapat ulama, akhlak itu berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, dan secara kasbi, secara usaha. Dia berlaku secara semula jadi, fitrah, dan secara usaha kita belajar, diajar, dididik oleh orang. Adapun yang berlaku secara tabi'i itu ialah kurnia Allah secara semula jadi. Berlaku semula jadi pemberian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada seorang yang dia kehendaki. Seperti kita dapati pada setengah kanak-kanak sifat berani, malu, takut, bakhil, kedekut, dengan tiada siapa yang mengajarnya. Anak-anak yang baru mula-mula pandai buat sesuatu,
Kita tengok budak yang kecil itu berani. Dia takut. Ataupun dia malu. Ini ialah kurnia daripada Allah. Allah Ta'ala jadikan dia secara fitrah. Dan yang berlaku secara kasbi usaha ialah melalui belajar dan tarbiyah pendidikan. Belajar, mengaji dan melalui pendidikan. Pendidikan ialah ilmu yang diterima dalam diri seseorang dan diamalkan ilmu itu. Belajar ni bukan mesti ikut, bukan mesti tak ikut. Kedua keadaan ini disebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Surah Ar-Rum ayat 30. Artinya fitrah Allah, sifat semula jadi yang diberi oleh Allah, yang telah mencipta manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di antaranya ialah orang asal yang tinggal di hutan rimba belantara, yang tak ada sekolah, tak ada tempat mengaji, percaya kepada adanya Tuhan yang menguasai, yang dia tak nampak. Ini fitrah. Dia melihat sesuatu itu tak molek, dia tak mengaji di mana, dia buat sendiri. Ini fitrah yang Allah Ta'ala beri pada manusia dengan cara tak mengaji. Fitrah Allah itu ialah perkara tabi'i atau sifat semula jadi manusia. Di antaranya beragama tauhid. Mereka menyeleweng kerana pengaruh yang melengkungi mereka. Asalnya manusia itu percaya kepada adanya Tuhan. Dengan sebab itu disebut dalam Quran firman Allah Ta'ala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika engkau tanya mereka, tanya orang kafir, siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Semua percaya pada Allah. Sama ada orang Islam atau orang bukan Islam, percaya pada Allah, Tuhan yang satu. Masalahnya lepas pada itu, pergi latih Tuhan yang lain daripada Allah. Berlaku penyelewengan selepas itu. Di mana kepercayaan kepada Allah adalah asal agama manusia yang diberi oleh Allah secara semula jadi. Bahkan termasuk mereka yang tak percaya adanya Tuhan, kononnya tak percaya Tuhan itu ada. Bila dia naik kapal terbang, enjin kapal terbang mampu, tak ada siapa yang boleh selamat, menyelamatkan dia. Masa itu dia akan percaya Tuhan tak ada. Dia pergi ke laut, mari ribut tengah malam yang gelap gelita, perahu dia kapal nak tenggelam, tak ada siapa yang boleh selamat. Masa itu dia akan percaya adanya Tuhan yang menguasai alam ini. Ini fitrah, sifat semula jadi. Di mana kepercayaan kepada Tuhan adalah sifat semula jadi manusia. Adapun teori barat yang mengatakan manusia bermula dengan zaman batu, lepas tu baru percaya pada Tuhan, itu teori yang sesat. Fikiran yang sesat, yang berasas tak berasas petunjuk Allah Ta'ala. Manusia dimulakan dengan Adam, bukan dengan monyet. Pokok kata manusia dengan monyet lah, mengatakan adanya zaman batu ni. Ini diajar di sekolah-sekolah. Ini ajaran karut, ajaran sesat yang dibawa oleh orang barat. Dan ada orang Islam yang terpengaruh dengan ajaran ini. Apabila rombongan Abdul Qis menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu rombongan orang Badui datang menemui Nabi SAW. Rombongan dikenal dengan kabilah Abdul Qis. Abdul Qis, nama kabilah Arab. Dia datang bertemu dengan Nabi, rombongan dia. Bila dengar Nabi dizahirkan ada Nabi akhir zaman, rombongan itu datang menghadap Nabi SAW, dipimpin oleh ketua mereka.
Dan mereka mengaku untuk berbai'ah ke atas diri mereka dan kaum mereka, seperti yang diminta oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang yang bijak di kalangan mereka, yaitu Syekh Al-Mundhir bin A'is, ketua dia nama Al-Mundhir bin A'is, kata Nabi, kami berbai'ah ke atas diri kami dan kami mendakwahkan yang lain, dan mengikut kita, yang mengikut kita adalah dari kita. Sesiapa yang enggan kita memeranginya, kata dia depan Nabi, sebaik saja dia masuk Islam. Dia masuk Islam dengan pilihan dia sendiri, menghadap Nabi dan berbai'ah. Selepas bai'ah, dia terus berkata, kami berbai'ah dengan diri kami. Kami mendakwah yang lain, ajak masuk Islam. Yang ikut kami adalah dari kami, yang lawan kami, kami akan perang mereka. Dia kata depan Nabi. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, inna fika khislataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anah. Rawahu Muslim. Nabi tu kata Nabi, sesungguhnya pada dirimu, Nabi puji Al-Mundhir bin A'is. Nabi kata pada dirimu ada dua sifat yang kedua-duanya dikasihi oleh Allah, yaitu ketajaman akal dan teliti, tidak gopoh. Nabi puji dia. Nabi kata, Nabi yang sebut dia seorang yang bijak, memang orang bijak semua. Kalau Nabi yang kata, bukan orang lain, bukan Jazah University ni. Nabi kata ke dia, mu ni seorang yang ada dua sifat yang dikasihi oleh Allah. Akal, ketajaman akal dan teliti. Ini ada padamu. Menurut riwayat Abu Ya'la dan lain, Al-Mundhir berkata, bila Nabi puji dia, apa dia kata? Alhamdulillahilladzi jabalani ala khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Ini menandakan dia memang orang bijak sungguh. Kalau kita orang puji kat kembang hidung lah, dengan bijak. Tapi dia menunjukkan kebijaksanaan dia, memang seorang yang bijak. Bila Nabi puji, dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan secara tabi'i pada saya dua sifat yang dikasihinya, kata dia. Dia sebut. Ini menunjukkan seorang yang ada sifat semula jadi. Bukan dengan belajar, bukan dengan mengaji. Allah Ta'ala jadi dia begitu. Cerdik daripada awal, bijak daripada awal, pandai daripada awal. Ada orang yang begitu, yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tak ubah suatu kaum, melainkan kaum itu mengubah diri dia sendiri, dengan usaha dia sendiri. Wallahu a'lam.